Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah sama-sama kita memulai majlis barakah kita ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita masuk siri yang kelima dengan tajuk yang agak menarik, iaitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu 40 tahun sebelum baginda diutuskan, atau kita kata sebelum turunnya Iqra lah. Yang saya hormati saudara pengurusi wadah wilayah Haji Asri Amdul, rakan-rakan pimpinan wadah wilayah, saudara daripada sahabat-sahabat daripada pimpinan pusat, Habib daerah, dan juga kepada yang kita hormati Ustaz Zamri yang dapat bersedia bersama kita untuk kali yang kelima pada malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan Ustaz sentiasa sihat dan dirahmati Allah SWT. Kita juga mengalu-alukan kedatangan, kehadiran rakan-rakan kita dari jauh dan dekat pada malam ini. Setakat ini hampir 20 orang dah, dan insyaAllah akan bertambah sekut malam ni. Alhamdulillah, sekali lagi kita dah melewati waktu, jadi saya fikir saya tidaklah nak mengulas tentang tajuk yang siri yang keempat yang lalu mengenai dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila ingat ke Hashim itu, ingatlah buat roti canai. InsyaAllah. Roti. Dan diakhiri pengarang, saya tertarik dengan Abu Mubarak Puri apabila tentera bergajah pergi menyerang Kaabah. Sebelum, maknanya pada masa itu dalam tempoh 50 hari sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentera bergajah. Dan Mubarak Puri bagi tahu ini ia merupakan pendahuluan yang disusun oleh Allah SWT untuk Nabi dan rumahnya. Begitulah kehebatan Rasulullah. Sebelum lahir pun dah mula hebat, dan begitu juga Kaabah, Baitullah. Dan dalam ni insyaAllah kita akan melihat kepada kehebatan ciri-ciri seorang Rasul, Nabi, akhirnya dipilih menjadi Rasul dan Nabi bila berumur 40 tahun. Jadi pada malam ini saya serahkanlah majlis kepada Yang Bahagia Ustaz Zamri untuk terus kepada siri yang kelima ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya muliakan Ustaz Haji Ahmad Sulaiman selaku moderator kita pada setiap kali siri bicara sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang bahagia Haji Asri, pengerusi wadah wilayah persekutuan, dan seterusnya kepada teknikal, rakan teknikal yang telah bersama-sama membantu untuk siaran tazkirah sirah kita ini, dan seterusnya muslimin muslimat yang mengikuti bicara ini pada malam ini, termasuklah juga guru-guru saya yang saya segani. Jadi topik kita yang kelima pada malam ini ialah berkenaan dengan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 40 tahun sebelum dilantik menjadi nabi. Dan seperti mana kita maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir 50 hari atau lebih sedikit daripada 50 hari selepas peristiwa tentera bergajah, tentera bergajah, dan dilahirkan di penempatan Bani Hashim, yang mana seperti yang saya dah sebut satu peringkat dahulu, maknanya bumi Mekah itu dikelilingi oleh dua bukit besar ataupun dua banjaran bukit, iaitu Bukit Abi Qubais dan juga Bukit Qu'ai Qi'an, Qu'ai Qi'an. Jadi Bukit Abi Qubais ini menganjur di bahagian tenggaranya, itu
ataupun bolehlah juga kita sebut bahagian timur, ya. Dan di bahagian baratnya pula adalah Jabal Qu'aiqian. Jadi tanah haram Makkah itu terkepung betul-betul di lembah yang terlindung di antara dua banjara bukit ini. Dan setiap lereng bukit itu ataupun setiap laluan di celah-celah bukit itu dengan secara semula jadinya terbina apa yang dipanggil sebagai syu'aib ataupun dalam ringkasan sebutan slang Arab Mekah ini syi'ib. Dia kata, ya. Jadi itulah lahirnya syi'ib ataupun syu'aib yang bermaksud kampung dan sebagainya. Jadi Nabi SAW dilahirkan di Syu'aib Bani Hashim, yang mana satu Syu'aib yang secara langsungnya menghadap ke arah Kaabah, atau lebih tepat sebenarnya menjadi perantara menghadap ke arah Jabal Marwah. Menghadap ke arah Jabal Marwah, disitulah penempatan Syu'aib Bani Hashim. Dan disitulah Nabi SAW dilahirkan di rumah tinggalan ayahandanya, yang kini mengikut pandangan ramai adalah sebuah rumah yang telah dijadikan Maktabah Makkah oleh seorang hartawan yang telah membeli rumah tersebut semata-mata dengan tujuan untuk memelihara tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itulah lebih kurang gambarannya. Kalau kita ingat tokoh qari kita yang saya kira legenda lah, ya. Walaupun saya hanya sempat bertemu beberapa kali dengan beliau, tapi setiap kali pertemuan dia memaksa saya berbahasa Arab, dan banyak mutiara hikmah yang disampaikan oleh beliau. Itu almarhum Tan Sri Hasan Azhari rahimahullahu taala. Dan Tan Sri Hasan dilahirkan di Syi'ib Amir. Syi'ib Amir, ya. Jadi maksud Syi'ib itu adalah perkampungan ataupun kampung lah, ya. Dan Syi'ib Amir ini memang terkenal dengan penempatan orang-orang Melayu Nusantara ini, antaranya ialah keluarga almarhum Tan Sri Hasan Azhari itu sendiri, ya. Itu kalau kita nak kaitkan sikit dengan penggunaan istilah Syi'ib, Hashim dan sebagainya. Baik, tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dalam permulaan kitab kita ini dengan rujukan yang begitu kemas. Itu daripada dua ulama falak, yang itu Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dari Mansurfur, India. Dan kalau kita perhatikan sepanjang buku ini, apabila almarhum Mubarak Furi memutuskan untuk mengambil pendekatan tentang tarikh-tarikh tertentu, nama Al-Mansurfuri seringkali disebut, dan pada saya boleh dikatakan Mansurfuri ini merupakan rujukan utama kepada almarhum Mubarak Furi dari sudut pentarikhan ataupun falak ini tadi. Dan selain itu juga Muhammad Basha yang merupakan seorang ahli falak dari Mesir, ya. Baik, apa yang dapat kita perolehi daripada perenggan pertama? Nabi Muhammad SAW dilahirkan di penempatan Bani Hashim di Makkah pada pagi hari Isnin. Itu tiada khilaf. 9 Rabiul Awal. Yang ini yang jadi khilaf, ya, sebab kita di Malaysia ni selalu menggunakan 12 Rabiul Awal, ya, tahun pertama peristiwa gajah. Jadi pentarikhan dalam masyarakat Arab pada masa itu tak ada nampak lagi peristiwa besar. Jadi oleh itu peristiwa yang cukup menggerunkan maka dikenali dengan tahun itu sebagai tahun gajah, ya. Jadi 9 Rabiul Awal dan 40 tahun setelah berlalunya pemerintahan Kisra Anushirwan. Kisra Anushirwan adalah pemerintah Parsi. Selepas daripada Anushirwan, lahirlah pentadbiran Yazdajir, ya. Yazdajir yang cukup zalim, bahkan sentiasa cuba untuk sampai kekuasaannya ke Mekah, namun Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan bentuk geografi Mekah itu yang terlindung daripada dua kuasa besar Rom dan Parsi dengan padang pasir yang begitu luas, ya. Jadi tak sampai juga. Jadi pada bersamaan dengan 20 atau 22 April 571 Masihi, berdasarkan analisis yang dibuat oleh alim besar Muhammad Sulaiman Mansurfuri dan juga Mahmud Basha. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahawa ibu Rasulullah SAW pernah berkata, setelah aku melahirkannya, keluar dari farashku cahaya yang menerangi untuknya istana-istana di Syam. Dan Ahmad, yakni Ibnu Hanbal, meriwayatkan sebuah hadis yang hampir sama maksudnya daripada Al-Irbad bin Sariyah, wallahu a'lam, ya.
Diriwayatkan bahawa perkara-perkara luar biasa ataupun irhas telah sebagai tanda perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terjadi ketika baginda lahir, dan semasa baginda dilahirkan 14 lengkungan gerbang istana Kisra Parsi pada masa itu telah gugur, api yang disembah oleh orang-orang Majusi terpadam, dan gereja-gereja di sekitar Bahirah Sawah telah runtuh setelah ia mendap ke dalam bumi. Dan berita ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi serta Muhammad Al-Ghazali pula tidak memperakui berita-berita ini. Jadi sebab itulah pada saya cukup jika kita katakan bahawa tanda kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah Allah Taala tunjukkan, antaranya melalui pendeta-pendeta Masih Nasrani dan juga Yahudi. Itu sudah ada. Jadi kalau peristiwa ini tidak berlaku ataupun berlaku, kita tidaklah perlu untuk mengaitkannya dengan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda dilahirkan, ibunya menghantar utusan kepada Abdul Muttalib menyampaikan berita gembira. Lalu datanglah Abdul Muttalib dengan penuh girang dan masuk ke Kaabah serta berdoa dan bersyukur kepada Allah Taala, dan dia memilih untuknya nama Muhammad, dan nama ini tidak pernah dikenali dalam kalangan orang-orang Arab pada masa itu, walaupun setelah Nabi Muhammad SAW diisytiharkan namanya Muhammad oleh Abdul Muttalib, orang-orang Arab terus faham apa maksud Muhammad itu. Samalah juga seperti dengan Nabi meletakkan nama Madinatul Munawwarah. Itulah kali pertama istilah Madinah digunakan. Namun apabila diisytiharkan bahawa negeri ini namanya Madinatul Munawwarah, dengan mudah saja orang-orang Arab memahami apakah yang dimaksudkan dengan Madinah itu tadi. Islam datang membawa istilah-istilah yang murni, mengajar istilah-istilah itu kepada orang-orang Arab dan juga kepada seluruh umat manusia. Sebab itulah penting sangat bahasa Arab ini kita pelajari, perdalami, dan pada saya bahasa Arab ini kalau kena pada sistemnya, nahunya, tidaklah payah ataupun susah untuk kita pelajari. Seperti saya yang berlatar belakangkan pengajian sains tulen pada peringkat menengahnya dan hanya mengambil bahasa Arab setelah tamat SPM, saya cuba merangka pengajian bahasa Arab ini, khasnya ilmu nahwu dan saraf, dalam bentuk graf, dalam bentuk chart. Sebab kita orang sains ni biasa dengan graf, dengan chart dan macam-macam chart lagi kita gunakan. Maka kita cuba bina kemahiran chart itu untuk mempelajari nahwu bahasa Arab. Alhamdulillah berjaya. Dalam masa lebih kurang 2 tahun saja saya dapat menukar bidang dari bidang sains tulen. Tiba-tiba 2 tahun selepas SPM saya dah berada di KUZA ataupun yang sekarang ini kenali sebagai UNIZA untuk jurusan Al-Quran was Sunnah bahasa Arab 90%, pengajian bahasa Arab 90%. Jadi itulah sebenarnya bahasa Arab ini dekat dengan kita sebenarnya, dekat dengan kita. Bahkan istilah-istilah yang didatangkan oleh Islam itu sebenarnya membawa pengertian tersendiri untuk bahasa Arab itu. Yang mana sebelumnya bahasa Arab dituturkan tanpa ada nahwu. Jadi nahwu ini daripada Al-Quranul Karim sebenarnya. Disusun melalui Al-Quranul Karim oleh seorang sahabat Nabi bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baiklah, seterusnya orang pertama yang menyusulkan baginda selepas ibunya adalah Suwaibah, iaitu hamba Abu Lahab dengan susu bayinya yang bernama Masruh. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat adik-beradik susuan yang pertama, iaitu Masruh, dan antara orang terawal juga memeluk Islam. Dan setelah itu Suwaibah juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, dan selepasnya menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda tidak dilahirkan sebagai anak yang ada adik-beradik, anak tunggal semata-mata, anak yatim pula, tapi Allah Taala mengindahkan hidup baginda dengan adik-beradik susuan yang pelbagai bangsa, pelbagai keturunan, seperti contohnya Suwaibah daripada Habsyah. Jadi secara tak langsung Nabi dah ada adik-beradik daripada kalangan Habsyah.
Kemudian bapa saudara sendiri Hamzah bin Abdul Muttalib dan seterusnya mula cross kepada kabilah lain, iaitu kabilah Makhzum, iaitu bersama dengan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Baik. Seterusnya, di bab ini kita mendapati kisah yang agak detail yang dikemukakan oleh Mubarakfuri dalam bab ini, iaitu berkenaan dengan kehidupan dalam keluarga Bani Sa'ad. Jadi saya kira saya nak terus kepada cerita di sebalik keluarga Bani Sa'ad ini. Ya. Budaya orang-orang Arab pada masa itu, mereka inginkan anak-anak mereka ini mempunyai kekukuhan bahasa Arab yang tinggi, yang jitu, yang asli, dan budaya Arab itu secara tradisinya. Kerana apa? Kerana di Mekah pada masa itu, sebagai satu bangsa ataupun kawasan yang sudah hadari, didatangi oleh pelbagai puak dan kaum, sehingga pada masa itu sudah ada pencemaran di dalam budaya Arab dan juga bahasa Arab. Itu yang terjadi juga pada bahasa Melayu kalau kita kira. Bahasa Melayu ni dah lebih pada rojak dah, ya, mungkin dah rojak Singapura dah boleh jadi kan. Maknanya pelbagai kalau rojak di Malaysia ni tak ada sampai ubi kentang. Rojak Singapura tambah lagi ubi kentang dan sebagainya. Itulah nak ceritanya. Di Malaysia sekarang ni budaya kita sudah jadi caca berba. Jadi orang-orang Arab 1500 tahun dulu mereka sudah pun berfikir tentang menjaga keturunan, menjaga budaya, menjaga bahasa. Maka sebab itulah 6 tahun pertama ghalibnya, lazimnya anak-anak ini akan dibesarkan di kawasan Badawah ataupun Badui, kita sebut Badui, kawasan perkampungan yang jauh, mungkin 200-300 kilometer jaraknya dari Makkah Al-Mukarramah yang telah menjadi kota metropolitan pada masa itu. Maka keluarga Bani Sa'ad adalah salah sebuah keluarga yang mencari rezeki melalui sumbangan menyusukan anak-anak dan mendidik mereka. Dan Nabi Muhammad SAW tidak terkecuali daripada budaya orang-orang Arab ini. Dan dari segi dakwahnya pada masa hadapan, kita dapat lihat bahawa Bani Sa'ad antara kabilah yang awal memeluk Islam dan bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang kalau kita fikirkan, ya, kita agak takut sebenarnya. Orang-orang Melayu, khasnya orang Kelantan ini pun, dia agak takut sikit untuk keluar lebih daripada sempadan negeri dan juga geografi mereka. Itu saya kata tu sebab saya orang Kelantan kan. Tapi sebenarnya saya ada beberapa kenalan, ya, yang mana ayah mereka berkahwin dengan beberapa orang isteri dan daripada beberapa negara dengan kerakyatan di negara isteri tersebut, dan pada suatu peringkat ayah ini akan mengambil beberapa orang anak daripada ibu ni tadi untuk dijaga di negeri ataupun di ibu yang lain pula, sehingga mereka dapat merentas sempadan itu dengan begitu bebasnya. Kenalan-kenalan ini ada sebenarnya, saya tak perlu sebut nama lah, ya. Dia dilahirkan di Terengganu, tapi ayahnya berkahwin dengan wanita Indonesia, dengan Yaman, dengan Saudi. Jadi apabila umurnya dah meningkat ke 13 tahun, tak salah saya, ayahnya ambil dari Terengganu untuk tinggal di Saudi sehingga mendapat kerakyatan Saudi. Jadi adik-beradik di Terengganu tekal ada, adik-beradik di Saudi akan membantu sehingga mereka dapat membina empayar perniagaan yang cukup besar, cukup hebat, ya. Jadi saudara, budaya ini sudah ada dalam jiwa orang-orang Arab pada masa itu, sehingga mereka suka kepada saudara-saudara yang tidak melalui pertalian darah, sama ada melalui perkahwinan ataupun melalui penyusuan ini tadi. Jadi saya mendapat ulasan daripada almarhum Dr. Muhammad Muhammad Munir Ghadban, ya, Muhammad Munir Ghadban, salah seorang daripada penulis sirah yang saya selalu rujuk. Dia menyebut bahawa keperluan apabila berlakunya peristiwa tentera bergajah Habsyah itu, bumi Makkah seakan-akan sudah dilanda satu penyakit dan juga kekotoran akibat daripada tentera-tentera bergajah yang telah mati bergelimpangan di kawasan Mina yang hanya beberapa kilometer sahaja dari Makkah. Dan ini mendatangkan satu wabak yang telah melanda Mekah, dan dibimbangi anak-anak kecil yang baru dilahirkan ini akan terjangkit dengan wabak tersebut. Maka sebab itulah apabila seseorang anak itu baru sahaja dilahirkan,
mereka akan terus diserahkan sebagai suatu keperluan mendesak, bukan lagi sebagai satu budaya. Menarik juga untuk melihat ulasan daripada almarhum Dr. Munir Ghadban itu, sehingga kan Nabi Muhammad SAW hanya sempat disusukan oleh ibunya tak sampai masa 2 bulan sahaja. Ya. Terus anak-anak kecil seangkatan dihantar ke perkampungan, antaranya perkampungan Bani Sa'ad. Adakah mereka langsung tidak akan bertemu dengan anak-anak mereka? Tidak. Mereka tetap juga melawat anak-anak mereka ini, dan di sinilah terjadinya hubungan kasih sayang kekeluargaan yang cukup jitu di antara keluarga susuan dan juga keluarga asal. Ya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dan juga anak-anak yang lain, mereka akan dibawa berziarah ibu bapa mereka dalam tempoh tertentu, dan tidak lama kemudian mereka akan kembali dibawa ke perkampungan Badui itu sehinggalah umurnya mencapai 6 tahun. Walau bagaimanapun, Nabi Muhammad SAW ketika berada di perkampungan Bani Sa'ad ini telah didatangi oleh malaikat Jibril buat kali pertamanya, yang telah bertindak untuk membedah dada Nabi Muhammad SAW, dan peristiwa ini dilihat oleh anak-anak yang lain yang sedang bermain bersama-sama Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka kembali berkejar ke rumah ibu angkatnya itu Halimatus Sa'diyah dan juga Al-Harith ibnu Sa'ad, dan memberitahu bahawa Muhammad telah dibunuh. Dan apabila mereka datang mendapatkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad berada dalam keadaan seperti kebingungan, dan ternyata ada kesan di dada Nabi Muhammad SAW itu. Dan untuk maklumat tambahan juga yang tak ada dalam buku ini ialah berkenaan dengan Syaima As-Sa'diyah. Ya. Syaima As-Sa'diyah iaitu kakak angkat yang paling rapat dengan Nabi Muhammad SAW, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pada masa itu jarak umur antara Nabi Muhammad dan Syaima ini saya anggarkan dalam sekitar 10 tahun. Ya, 10 tahun. Sebab Nabi Muhammad berusia 4 tahun, mungkin Syaima berusia sekitar 14 tahun, atau boleh jadi juga 12 tahun, tetapi sudah cukup matang untuk mengingati setiap detik dan peristiwa yang dilihatnya dan menyampaikannya dengan benar kepada ibu bapanya berkenaan dengan Nabi Muhammad telah dibedah dan sebagainya. Dan ini juga hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala dedahkan melalui Syaima ini tadi, sehingga kan beliau melihat sendiri bagaimana Nabi Muhammad itu dibedah dadanya, diangkat hatinya dan sebagainya. Dan peristiwa ini adalah peristiwa mukjizah, ya, yang telah berlaku kepada bakal seorang nabi. Ya. Jadi Syaima adalah saksi yang nyata berkenaan hal ini. Dan terdapat beberapa riwayat yang Nabi SAW menyayangi Syaima sehinggalah kepada usia beliau berada di Madinah, iaitu sekitar 60 tahun lebih. Beliau sentiasa mengenang kebaikan Syaima, dan antara peristiwa lucu yang pernah Nabi Muhammad SAW sampaikan ialah bagaimana ketika Syaima mengendongnya ataupun menggalasnya di belakang, Nabi Muhammad telah menggigit belakang Syaima untuk bergurau, dan Syaima menjerit kesakitan akibat gigitan tersebut. Apabila membaca catatan ini, saya dapat membayangkan bagaimana kasih dan rapatnya Nabi SAW kepada kakak susuannya itu Syaima As-Sa'diyah. Ya. Baiklah, akibat daripada peristiwa pembedahan dada ini, maka Nabi Muhammad SAW telah dikembalikan lebih awal, iaitu hanya 4 tahun sahaja. Ya. Kalau selama ini biasanya 6 tahun atau lebih, tapi kali ini 4 tahun sahaja telah dikembalikan kerana Halimatus Sa'diyah dan keluarganya tidak berani menanggung risiko sekiranya terjadi apa-apa kejadian tidak diingini ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi keluarga Aminah binti Wahab telah menerima pendirian Halimatus Sa'diyah ini, lalu telah mengambil Nabi Muhammad SAW lebih awal. Dan ini juga suatu hikmah sebenarnya. Kerana apa? Kerana sempatlah Nabi Muhammad SAW hidup di bawah kasih sayang ibunya selama 2 tahun sebelum ibunya menghembuskan nafas terakhir di suatu tempat yang dikenali sebagai Al-Abwa, iaitu dalam perjalanan kembali dari menziarahi kubur
suaminya. Kubur suaminya yang berada di kawasan utara daripada Abuak itu sendiri, ataupun lebih tepat dalam kawasan Madinatul Munawwarah, ya. Saya berpandangan Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib ini dikebumikan juga di Baqi' sebenarnya, ya. Kenapa? Sebab perkampungan Bani Najjar, kampung tempat kelahiran Abdul Muttalib ini adalah betul-betul di hadapan Masjid Nabawi. Itulah Bani Najjar yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah nanti, Nabi Muhammad bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang mana merupakan salah seorang daripada keturunan ataupun keluarga Bani Najjar itu sendiri. Jadi kawasan perkuburan yang tersohor pada masa itu sudah tentunya Baqi', iaitu sebuah kampung di sebelah saja daripada perkampungan Bani Najjar itu sendiri. Wallahu a'lam, itu hanya agakkan saya. Dan apa yang dikatakan Batahak itu tadi tu mungkin juga sebenarnya pada masa itu adalah kawasan Baqi'. Wallahu a'lam, ya. Jadi Abuak ni pula adalah perjalanan keluar daripada Madinah, selatan Madinah, dan mereka menetap di Madinah selama sebulan untuk mengenali keluarga mereka di sebelah Abdul Muttalib, iaitu Bani Najjar. Dan dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit dan tiba di kawasan Abuak, lalu meninggallah dia di situ. Dan tidak silap saya, GPS pernah menunjukkan lokasi Abuak ini dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah, yang mana pada saya suatu perkara yang cukup menakjubkan. Melalui teknologi yang Allah Ta'ala kurniakan melalui kepandaian manusia, kita dapat menyingkap sejarah yang berlaku. Dan insya-Allah suatu hari kita dapat menjejak kawasan-kawasan ini, kerana difahamkan sekarang ini persatuan sejarah Arab Saudi yang dipelopori oleh seorang guru sejarah bernama Syekh Mahmud Sami Makhluf, ya, telah bergerak untuk melakukan usaha sendiri, menamakan ataupun meletakkan tanda di kawasan-kawasan bersejarah ini. InsyaAllah sejarah ini akan lebih banyak dapat kita singkap lagi. Jadi setelah 2 tahun setelah kematian Aminah binti Wahab, setelah Nabi Muhammad SAW berada 2 tahun dalam bimbingan ibundanya, maka beralihlah pula kasih sayang dan juga penjagaan kepangkuan datuknya Abdul Muttalib, dan begitu juga tidak lama bersama-sama dengan datuknya yang penyayang, iaitu sekitar 2 tahun, 2 tahun sahaja, ya. Dan ketika usia Nabi dikatakan 8 tahun 2 bulan 10 hari, datuknya Abdul Muttalib meninggal dunia di Makkah. Dan sebelum kematiannya dia sempat berwasiat supaya penjagaan Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada bapa saudaranya Abu Talib, iaitu saudara kandung seibu sebapa Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu wasiatnya. Sebab itulah ketika kedua-dua datuknya, ya, dari kawasan Mina, iaitu Wahab Az-Zuhri dan juga datuk saudaranya Wahib Az-Zuhri, datang untuk mengambil Hamzah dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dijaga di perkampungan Bani Zuhrah, memandangkan datuk di sebelah Bani Zuhrah masih hidup, dan juga ibu kepada Hamzah pun masih hidup. Maka yang dibenarkan untuk dijaga di perkampungan Bani Zuhrah hanyalah Hamzah bin Abdul Muttalib, tetapi Nabi Muhammad SAW telah ditegaskan untuk dijaga oleh Bani Hashim. Dan sejak itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggal bersama-sama Abu Talib. Dan dari situ kita dapat lihat sebelum usia 40 tahun, baginda sallallahu alaihi wasallam telah memainkan peranan dalam masyarakat Mekah, sama ada peranan secara kita kata mukjizat, bakal mukjizat ni tadi, ataupun irhas ni, irhas ini perkara-perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermula dan disaksikan dengan begitu jelas oleh orang-orang Arab pada masa itu. Seperti contohnya, ya, ketika berada di bawah jagaan Abu Talib, Mekah telah dilanda maja'ah dan juga kemarau panjang, sehingga Abu Talib
telah menggunakan diri baginda sallallahu alaihi wasallam yang masa itu baru saja berusia sekitar 8 ataupun 9 tahun untuk meminta diturunkan hujan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan permintaan Abu Talib ini, lalu turunlah hujan yang begitu lebat dan mengubah serta-merta situasi di Makkah yang kekeringan kepada kesuburan, dan datanglah sumber-sumber makanan selepas itu, ya. Jadi Nabi Muhammad telah dijadikan kita kata apa, wasitah lah, ya, wasitah ataupun perantara untuk doa tersebut. Walau bagaimanapun kita melihat dari sudut bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sehingga ditunjukkan irhas ni tadi sebelum kedatangan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya peristiwa yang cukup masyhur iaitu Rahib Buhairah ataupun Bahirah. Ketika Nabi berusia 12 tahun, itu saya pernah terbaca suatu artikel bahawa usia 12 tahun adalah usia yang layak pada masa itu untuk anak-anak ni mula menceburi bidang pekerjaan, dan pekerjaan yang paling tersohor di Mekah pada masa itu tak lain tak bukan ialah perniagaan, dan perniagaan pula adalah perniagaan yang melibatkan perjalanan jauh iaitu ke Syam dan juga Yaman. Jadi cubaan kali pertama untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Syam itu telah kita kata apa, dihalang oleh seorang padri yang kita kenali sebagai Rahib Bahirah, dan nama sebenar Rahib Bahirah itu Jarjis, ya. Jarjis ataupun Jersh. Dalam bahasa Inggeris Jersh. Jadi bahasa Arab Jarjis. Dan juga disebut sebagai Jurjan. Ada juga disebut sebagai Jurjan dalam bahasa Arab, ya. Jadi Jarjis ini dikenali dengan nama Bahirah, dan ketika rombongan Abu Talib singgah tidak jauh dari penempatan Padri Bahirah ini ataupun Jarjis ini, maka Abu Talib tiba-tiba ataupun Nabi Muhammad SAW tiba-tiba telah didatangi oleh Bahirah yang ingin melihat sesuatu tanda di atas bahu Nabi Muhammad SAW, dan perkara ini telah dibantah oleh Abu Talib sehinggalah Abu Talib berpuas hati dengan penjelasan Bahirah, lalu dibenarkan untuk melihat tanda di atas bahu seperti mana yang diketahui oleh Bahirah ni tadi. Saya tak pasti sama ada tanda tersebut adakah tanda yang sama dengan khatamun nubuwah ataupun tanda lain yang hanya difahami dan diketahui oleh Jarjis ataupun Bahirah ini. Wallahu a'lam, ya. Sebab kalau nak dikatakan tanda tersebut adalah khatamun nubuwah yang berada betul-betul di antara dua belikat Nabi Muhammad SAW dengan kadar sebesar telur burung, ya, yang berwarna kemerahan seperti daging tersembul, itu hanya ada selepas daripada Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi. Itu yang saya difahamkan, sehingga kan juga tanda khatamun nubuwah ini turut terhapus sebaik sahaja Nabi Muhammad SAW mengembuskan nafas terakhir. Adakah tanda yang sama dilihat oleh Buhairah ataupun tanda lain yang hanya Bahirah fahami melalui kitab-kitab yang diwarisi olehnya daripada agama Nasrani itu? Wallahu ta'ala alam. Dan saudara, yang pentingnya perakuan Bahirah ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW telah diketahui tanda-tanda beliau akan dibangkit sebagai seorang rasul, cuma menunggu masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas nasihat Bahirah, Nabi Muhammad SAW tidak lagi diizinkan untuk keluar dari Makkah oleh Abu Talib kerana bimbang Nabi Muhammad SAW akan diperlakukan dengan perkara-perkara yang tidak senonoh ataupun tidak bagus, tidak baik untuk kehidupan baginda, termasuklah membunuh Nabi Muhammad SAW yang pada masa itu baru saja remaja, awal remaja itu 12 tahun, ya. Okey, helaian-helaian berikutnya ini yang saya ingin kita semua lakukan, membuat kesimpulan yang jitu tentang satu perkara, iaitu Nabi Muhammad SAW ini ketokohan dirinya itu sendiri telah jelas dalam hidupnya sebelum dilantik menjadi Nabi. Iaitu yang pertama, beliau seorang yang amanah, yang jujur dari sudut individunya, dari sudut sikap ataupun sifat mulia dirinya itu, ternyata tiada bantahan ataupun celaan daripada orang-orang Quraisy
sebelum dilantik menjadi Nabi. Tidak ada. Yang kedua yang ingin saya tunjukkan di sini ialah Nabi SAW tidaklah hanya dilantik menjadi Nabi, setelah dilantik menjadi Nabi barulah baginda bergiat dengan aktiviti sosial kemasyarakatan, berbicara hal rakyat dan sebagainya. Tidak. Sebenarnya sikap Nabi SAW itu sendiri yang sentiasa mempedulikan persoalan rakyat, persoalan kaum, telah terjadi secara kendirinya, secara keinginan kendirinya sendiri, dan ini ternyata apabila baginda SAW ketika usia 15 tahun telah terlibat dalam satu peperangan, iaitu peperangan Fijar ataupun Fujar, dua bacaan, Fijar ataupun Fujar, iaitu di antara orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutu mereka daripada Bani Kinanah dengan Qais bin Ailan. Cerita secara mudahnya ialah kerana berlakunya pencerobohan ke atas tanah suci Makkah akibat daripada samseng-samseng dalam bidang perniagaan ini tadi, yang menjadikan ataupun terlupa untuk memelihara kemuliaan Makkah sehingga mereka bergaduh dan berbunuhan di tanah Makkah pada masa itu. Untuk itu Bani Hashim, Bani Kinanah dan juga seluruh orang Quraisy telah bangkit untuk menuntut bela di tanah suci Mekah itu supaya tidak berlaku lagi kesamsengan ataupun kebejatan moral sehingga membawa kepada pembunuhan, perampasan hak orang lain di bumi Makkah ini. Dan ia dipelopori oleh anak-anak Abdul Muttalib yang masih hidup, yang ternyata mereka ini adalah perwira-perwira dan juga pemimpin masyarakat yang adil. Dan hasil dari ataupun lanjutan daripada peristiwa tersebut iaitu disebutkan ketika mana usia Nabi pada masa itu masih belum mencecah 20 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terlibat ataupun menjadi mastermind, menjadi urustia kepada perjanjian Al-Fudul. Perjanjian Al-Fudul ini adalah akibat daripada peperangan Fijar. Dan setelah peperangan itu dapat dihentikan, maka Nabi SAW telah memainkan peranan penting untuk menganjurkan satu perjanjian, iaitu perjanjian Al-Fudul, yang mana berjanji tidak akan mencerobohi kota Mekah serta mencemari kota Mekah, kota haram ini, dengan pergaduhan, pembunuhan, pertempuran dan sebagainya. Dan Nabi SAW pernah menyebut bahawa sekiranya aku cukup cintakan kepada perdamaian dan juga perjanjian damai, sekiranya pada masa ini, sedangkan pada masa Nabi SAW mengucapkan ini, baginda sudah berada di Madinah dan telah diangkat menjadi Khatimul Anbiya wal Mursalin, Nabi tetap mengimbau kenangan beliau menjadi urustia ataupun mastermind di sebalik kejayaan perjanjian Al-Fudul yang menjadikan tanah suci Mekah tidak lagi dilanda peperangan, baik oleh peperangan sesama orang Mekah dengan pencerobohan luar ataupun peperangan seperti peperangan dunia kedua dan sebagainya. Tanah suci Mekah telah terpelihara dan hasil daripada perjanjian Al-Fudul yang dikendalikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika usianya baru saja mencecah 18 tahun atau lebih sedikit pada masa itu. Jadi ini menunjukkan bahawa setelah selesai peperangan Al-Fujar, tidaklah terus terjadi perjanjian Al-Fudul, sebaliknya memakan masa beberapa tahun sehingga perjanjian Al-Fudul itu secara tidak langsung telah menyekat perangai orang-orang jahat yang berniat untuk melakukan kejahatan dalam kota Mekah. Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW meneruskan kehidupan baginda di rumah Abu Talib dengan keadaan yang begitu mencabar, dengan keadaan Abu Talib yang tidak begitu cekap berniaga, dan juga Abu Talib mempunyai anak yang ramai tetapi tetap memuliakan Nabi Muhammad SAW, dan dalam menangani ataupun meneruskan kelangsungan hidup yang penuh mencabar di rumah bapa saudara yang punya anak ramai, sedangkan mereka tidak sedikit pun mengurangkan layanan baik kepada anak yatim Nabi Muhammad SAW ini. Dan untuk itu Nabi menyadari bahawa beliau tidak boleh berdiam diri hanya berpeluk tubuh, sebaliknya baginda telah mula
mula bekerja, dan antara kerja pertama ialah menjaga kambing, ya. Jadi menjaga kambing ini mendidik jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang pemimpin yang utuh dan berhadapan dengan 1001 macam kerenah dan juga perangai anak-anak pimpinan. Ini yang hikmah yang kita dapat lihat seawal usianya 12 tahun, 13 tahun, beliau telah terjun ke dalam kehidupan masyarakat dan meneruskan kehidupan dengan lebih mengharungi cabar itu dengan lebih intensif. Sehinggalah perkahwinan dengan Khadijah, apabila Khadijah pada masa itu mencari-cari orang untuk menguruskan perniagaan beliau ke Syam, lalu telah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan track record Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang yang baik, seorang pemaju masyarakat dan seorang pemudah cara, orator yang adil kepada orang-orang Mekah pada masa itu. Lalu Khadijah telah pun melantik baginda sebagai pengurus perdagangan ke Syam, disaksikan oleh seorang hamba lelaki ya, bernama Maisarah. Maisarah ni bukan perempuan, ya. Mengikut salah satu sumber yang saya baca, Maisarah itu sebenarnya bermaksud orang yang selalu orang yang selalu memudahkan tuannya. Itu yang digelar sebagai Maisarah. Sedangkan nama sebenar beliau dan apakah penghujung hayat beliau tidak dapat disahkan kerana mungkin beliau meninggal dunia sebelum daripada Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul. Ataupun boleh jadi juga Maisarah selepas tidak lagi bekerja dengan Khadijah, tidak lagi dikenali sebagai Maisarah dan dikenali dengan nama beliau yang sebenar. Jadi wallahu a'lam, ya. Jadi boleh jadi Maisarah ini berada di mana-mana. Dulu sebelum saya faham tentang maksud Maisarah ini, saya selalu kritik orang perempuan bernama Maisarah, ya. Jadi setelah saya faham Maisarah ini sebenarnya gelaran, bukan nama individu ataupun nama orang, maka sebenarnya Maisarah boleh dinamakan ataupun digelar kepada sesiapa sahaja, sama ada lelaki ataupun perempuan yang bermaksud sentiasa mempermudahkan ketuanya ataupun tuannya, ya. Jadi saudara, kembali dari Syam, dilihat bahawa keuntungan yang begitu banyak yang diperolehi daripada usaha dagang Nabi SAW, dan ini menjadikan suatu tarikan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan beliau sebagai suami dan juga imam di rumahnya yang begitu hebat itu. Dan Khadijah menyerahkan 100% pentadbiran hartanya selepas perkahwinan dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW telah bekerja mengambil gaji ataupun memakan gaji daripada perusahaan Khadijah dan menanggung keluarganya juga daripada bersumber gajinya, dan sedikit pun harta Khadijah tidak diusik. Pernah terjadi ketika mana Maja'ah melanda perkampungan Bani Sa'ad, datanglah ibu angkatnya sekeluarga memohon bantuan, datang pula di tengah bulan kata orang, ya, gaji pun dah habis-habis. Jadi Nabi SAW terus memberikan bantuan kepada Halimatus Sa'diyah dan juga Haris As-Sa'di. Semua duit ataupun wang gaji yang ada pada Nabi Muhammad SAW, dan jumlahnya sudah pasti adalah sedikit, dan secara berhemah Halimatus Sa'diyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, inikah sahaja yang mampu kamu ataupun anak anda berikan kepada bonda yang datang dari jauh? Nabi SAW tidak dapat menjawab apa-apa sehingga baginda tunduk sahaja kerana tidak mampu untuk memenuhi permintaan ibu angkatnya itu ataupun ibu susunya itu. Memahami situasi ini, maka Khadijah radhiyallahu anha telah memberikan kepada baginda kunci gudang bagi beliau ataupun perusahaan Khadijah sendiri yang diuruskan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan mengatakan kepada suaminya supaya gunalah keperluan yang diperlukan oleh bonda kita ini, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Barulah Nabi Muhammad SAW menggunakan simpanan ataupun harta Khadijah untuk membantu ibu susuannya itu sekeluarga, dan mereka akhirnya kembali dengan gembira. Jadi saudara, peristiwa itu menunjukkan bahawa baginda SAW sudah merupakan seorang suami yang amanah
ya, walaupun belum dilantik menjadi seorang rasul pada masa itu. Ini hebat jiwa Nabi Muhammad SAW yang kalau dapat kita jadikan contoh teladan terbaik, suami-suami misali, ya. Jadi Nabi Muhammad tak adalah buat macam apa Piramli dengan Siddiq Sigaraga, bapa mentuanya tu, ya. Tak basa-basa diisytiharkan Siddiq Sigaraga ingin bersedekah, datang ambillah semua barang yang ada dalam gudang, ya. Sehingga kan meja sekalipun tinggal telefon, telefon batu orang panggil pada masa tu kan, telefon tu saja yang ada dekat bapa mentuanya itu, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW seorang yang amanah, kerana sedikit pun tidak akan menggunakan harta Khadijah tanpa izinnya, walaupun dia tahu berapa nilai harta tersebut, kerana dialah yang menguruskan hartanya itu. Sekadar kata apa, joke sikit lah, ya, saya bandingkan dengan peristiwa dalam 3 Abdul itu. Kalau nak kira tak boleh lah nak banding sama sekali, ya. Baik, seterusnya Nabi SAW yang secara konsisten setelah berkahwin dengan Khadijah terus memainkan peranan sebagai anggota masyarakat yang sentiasa memudahkan keperluan masyarakatnya. Peristiwa tahkim, isu tahkim pembinaan Kaabah yang cukup menunjukkan credibility dan juga intelijen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, ya. Iaitu dalam keadaan yang cukup simple sebenarnya. Kaabah yang telah runtuh akibat daripada banjir yang melanda Mekah pada tahun tersebut, iaitu ketika Nabi SAW berusia 35 tahun, telah dipersetujui untuk membina Kaabah daripada sumber yang halal, yang terhasil yang baik, dan sumber itu tidak mampu membina Kaabah dalam bentuknya yang asal, apatah lagi binaan Kaabah itu mula ditinggikan ketika usia Nabi 35 tahun tersebut, dan terkeluarlah Hijr Ismail itu daripada induk asalnya, dan pada asalnya ia dikenali sebagai Hutaim ataupun Hutaim, dan juga dikenali sebagai Al-Hijr. Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, Nabi SAW ditanya, apakah baginda tidak mahu mengubah kembali kedudukan Hijr ini ataupun binaan Kaabah ini seperti asal, kerana baginda lebih mengetahui berkenaan dengan detik-detik pembinaan Kaabah yang bentuk baharu yang sama seperti mana kita lihat pada hari ini. Nabi menjawab, ya, saya terlupa dia punya nas asal tersebut, tapi maksudnya lebih kurang, aku tidak mahu tindakanku ini akhirnya akan menjadikan suatu kebiasaan. Apabila seseorang pemimpin naik, kalau dia suka buat macam ni bentuk Kaabah, dia ubah balik. Naik pula pemimpin berikutnya, kenapa kita tak ikut asal? Dia ubah balik kepada ikut binaan Nabi Ibrahim AS. Itulah puncanya kenapa Hutaim ataupun Hijr dikekalkan bentuknya seperti yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW masih belum dilantik jadi Nabi, ya. Jadi ya, antara yang pernah disebutkan ialah Nabi SAW mengatakan inilah kejahilan jahiliyah yang menjadi rahmat kepada umatku. Yang nampaknya dengan adanya Hutaim ataupun Hijr yang terkeluar daripada binaan induk Kaabah, menjadikan kita boleh bersolat di dalam Kaabah lebih mudah berbanding dengan keseluruhan binaan itu didindingkan seperti mana yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, ya. Itulah yang antara saya lihat dia punya hikmahnya. Jadi saudara, sikap orang-orang Quraisy, orang-orang Arab secara umumnya yang suka bergaduh, bertekak dan berperang itu telah dihalang dengan tindakan yang bijak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam isu meletakkan kembali Hajarul Aswad ke tempat asalnya sebelum berlakunya keruntuhan Kaabah akibat banjir itu. Jadi kes kecil saja, tapi mereka hampir perang, dan ternyata Nabi SAW yang menjadi pendamai antara mereka itu, dan pendekatan Nabi Muhammad SAW diterima oleh semua kaum, oleh semua kepala kaum dalam pembinaan semula Kaabah dan juga peletakan Hajarul Aswad, ya. Jadi sirah Nabi secara ringkas sebelum kenabian, saya harap tuan-tuan boleh baca sampai habis. Semoga cetusan yang saya sampaikan ini menjadi suatu pemangkin untuk anda meneliti kitab Ar-Rahiqul Makhtum dan juga lain-lain kitab, insya-Allah. Semakin hari semakin banyak kitab sirah yang ditulis, dan penulisan itu juga telah dimanfaatkan dengan
penerbitan terjemahan oleh asatizah kita pada hari ini. Oleh itu saudara, jangan lupa meneruskan pembacaan pembentangan saya setakat ini saja. Wallahu a'lam. Ustaz Mat, sila Ustaz. Oh ya, terima kasih Ustaz atas ulasan berhubung dengan tajuk kelahiran Rasulullah SAW. Sehinggalah Rasulullah berusia 40 tahun. Baginda akhirnya berkahwin dengan Khadijah. Dan yang agak menarik ialah beberapa paparan mengenai dengan sikap kepimpinan Rasulullah SAW dari segi amanah, dari segi kejujuran, mengurus harta Khadijah, dan juga Rasulullah SAW terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Ya. Cakna lah orang kata, ambil berat. Cakna. Umurnya muda lagi, tapi memberi perhatian kepada isu-isu kemasyarakatan. Dan ini adalah sebagai antara ciri kepimpinan yang akan kita lihat Rasulullah SAW. Sebab saja baginda diutus oleh Allah SWT menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir kita bagi ruang yang agak baik ini untuk ada soal jawab atau pandangan atau ulasan-ulasan yang berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Dipersilakan tuan-tuan. Mungkin Ustaz Amir nak mula dulu. Ustaz Amir. Ataupun kawan-kawan lain lah. Kita ada masa lagi 20 minit insyaAllah. Ustaz, dari segi kita tengok Rasulullah SAW ni, maknanya dia telah menunjukkan satu credibility lah, akhlak yang baik, yang terpuji. Dari segi amanahnya, dari segi percakapannya, dari segi keupayaannya menyelesaikan peperangan, sepatut berlaku peperangan seperti peristiwa Tahkim, peristiwa dan sebagainya. Dan dia juga, kalau diakhiri kitab ini, tajuk kita malam ini, Mubarak Puri menulis Rasulullah juga bertanggungjawab, beramanah dan digelar sebagai Al-Amin. Dan baginda memiliki pekerti sifat-sifat yang disenangi. Dan nampaknya apabila insyaAllah minggu depan kalau kita insyaAllah Rasulullah SAW dipilih, dilantik menjadi Rasul. Dan akhirnya masyarakat yang pernah ditolong, yang dikenali, yang dia duduk bergaul selama ni, menolak seruan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat saudara kita lah, saudara Anwar Ibrahim, umur masa duduk MCKK lagi, kerja-kerja amal ma'ruf nahi munkar dah mula sikit-sikit. Dan bila masuk universiti, umur 22, 21 dah memperjuangkan kemiskinan, tunjuk perasaan dan membawa suatu kelainan lah dengan kepimpinan-kepimpinan yang ada di negara kita. Jadi bagaimanapun nampaknya agak sukar untuk diterima oleh ramai lah. Masih banyak musuh-musuhnya. Saya tak adalah nak pandai dengan itu jauh sama sekali, waliyazbillah. Tapi nak melihat penerimaan masyarakat ni nampaknya trend begitu. Tidak mudah untuk yang baik ini untuk naik, untuk menonjol dan untuk memimpin. Begitulah. Jadi sekian Ustaz. Agak panjang. Betul. Setuju tu. Setuju kalau ulasan tu. Okey, dipersilakan lain tuan-tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ni Ustaz Zamri, saya nak check ada satu version tentang peristiwa Bahira ni. Yang saya tak silap saya baca dalam buku Sejarah Hidup Nabi Muhammad ini yang ditulis oleh seorang ulama dari Medan, Indonesia, Zainal Arifin Abbas. Jadi dia menulis tebal juga kitab dia pun, ada 10 volume. Tapi saya pun baca yang pertama je kot. Jadi dia kata macam ni, dia kata Bahira ni duduk dalam orang kata rumah dia tu lah kan, pertapaan dia tu. Jadi dia nampak ada awan melindungi satu kafilah yang datang, inilah kafilah Abu Talib ni lah. Jadi kerana itu, lepas itu bila kafilah ini dah mendekati, dia hantar pesan
kepada mereka ini supaya menjadi tetamunya pada malam itu. Jadi dia orang pun singgahlah ke tempat yang disediakan, tapi dia tak datang lagi. Dia datang, dia jemput tu untuk makan malam. Jadi dekat dengan waktu makan malam baru dia datang. Lepas tu dia tanya, dia tengok-tengok, tak ada orang yang macam aku nampak apa ni, macam yang dilindungi oleh awan tadi ni. Jadi dia tanya Abu Talib, apa ni, dah habis ke semua orang ni? Apa Abu Talib kata habis, tak ada lagi dah. Lepas tu dia kata, ish, ada kot, dia kata. Sebab apa ni, mungkin ada tuan terlepas apa nak ambil kira seseorang. Lepas tu Abu Talib kata, iyalah ada budak-budak apa ni tak sesuai lah masuk majlis orang tua kita ni. Jadi kami suruhlah dia duduk di luar tu. Apa ni, jadi Bahira kata panggil lah dia. Jadi bila panggil tu masuk tu, Bahira nampak apa ni, jadi dia, tapi saya tak ingat dah dia tengok di bahu ke apa tanda apa khatamun tanda apa tu, tak ingat Zainal Arifin menceritakan macam mana tu. Tapi itulah, tapi samalah dia bagi nasihat supaya apa ni, kalau boleh tak usah pergilah ke Syam tu kan, apa ni, dan sebagainya. Macam mana Ustaz menilai apa ni, version ini? Ya, sebenarnya saya pun pernah terbaca berkenaan dengan. Sebelum tu. Sila. Syafi'i yang bukan doktor. Dia berkaitan dengan ni lah, berkaitan dengan cerita Bahira ni. Ada satu kitab yang kemudian sikit lah yang ditulis oleh apa ni, Dr. Akram Dia Al-Umuri ni kan. Sirah Nabawiyah Sahihah. Dan dia mempersoalkan daripada pengkajian dia, mengambil hadis-hadis dan tu dari segi analisis bahawa kejadian itu barangkali tak berlaku. Kejadian Rasulullah dipertemukan dengan Bahira, kemudian Bahira apa ni menyatakan apa ni, siapa sebenarnya yang dibawa oleh Abu Talib tu, dengan banyak banyak alasan-alasan, kemudian tu banyak pandangan-pandangan daripada ulama-ulama termasuk macam Az-Zahabi dan sebagainya. Jadi dia mempersoalkan kesahihan apa ni, kisah peristiwa Bahira itu kan, peristiwa tu. Tapi kisah ini sebenarnya tidaklah sangat apa ni menjejaskan apa sirah Rasulullah dalam buku ini pun kan. Buku daripada Mubarak Furi ni. Jadi macam mana itu Ustaz? Saya mengambil sikap macam ni. Pertamanya apa yang Haji Asri sebutkan tadi itu, saya juga pernah baca catatan yang hampir sama berkenaan dengan Jarjis ataupun Bahira ini yang sebenarnya tak pernah keluar daripada gerejanya ataupun rumah ibadatnya pada masa itu. Tiba-tiba kali itu, buat kali pertama dia keluar. Bila dia keluar, dia melihat satu tanda dan antaranya ialah tanda awan dan sebagainya itu. Itu pun saya pernah baca. Begitu juga seperti yang bukan Dr. Syafi'i ni ya? Ada orang lain. Orang lain, suara sama. InsyaAllah. Suara sama. Ya? InsyaAllah doktor kemudian lah. InsyaAllah. Dia kata. Sebab dia tak tunjuk gambar. Duduk bayang, macam Dr. Syafi'i lah. Tak apa. Ada potensi kan Ustaz? Ada reputasi itu. Jadi begitu juga berkenaan dengan perbahasan berkenaan dengan kewujudan Padri Jarjis Elias Bahira ini sendiri yang dipersoalkan kerana ada orang yang ataupun pengkaji-pengkaji yang mendapati tapak-tapak yang disebutkan itu bila diteris tak wujud. Seperti tak wujud. Jadi saya mengambil sikap beginilah ya, seperti mana yang Tuan Syafi'i sebutkan tadi itu. Kita jadi atau tak jadi peristiwa itu, berlaku atau tak berlaku peristiwa tersebut, dia sebenarnya tidak menjejaskan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Ya. Sebenarnya saya ada seorang sahabat kita ni, dia pernah membaca satu catatan dan pernah juga
berceramah di radio IKIM masa saya jadi penerbit IKIM dulu, dia mendapati bahawa Nabi Muhammad SAW pernah sebelum daripada menjadi Nabi, makna pada usia 40 tahun, pernah 19 kali keluar dari Mekah untuk berdagang ke Syam dan juga ke Yaman. Makna kalau 19 kali itu bermakna 19 trip. Kalaulah biasanya orang-orang Arab ini kalau dia keluar ke Syam, dia tak akan keluar lagi ke Yaman. Dia akan keluar ke Syam tahun tersebut dan orang lain pula yang akan keluar ke Yaman. Dan pada tahun berikutnya kalau dia keluar ke Yaman, dia tak akan keluar lagi ke Syam. Ya. Jadi bermakna Nabi Muhammad SAW berada pada 19 tahun, kita kata. Ya, 19 tahun jaraknya untuk melengkapkan dirinya menjadi 19 kali keluar tadi. Ya. 19 kali keluar. Jadi bermakna tidaklah juga berlaku Nabi Muhammad itu didiamkan di Mekah semata-mata kerana takut ancaman yang disebut oleh Padri Buhairah ataupun Jarjis tadi. Walau bagaimanapun setelah saya menemui beliau untuk mendapatkan buku rujukan beliau, beliau juga merupakan seorang usrah ahli wadah kita juga. Dan beliau menyatakan beliau terlupa buku mana beliau baca. Dan saya minta setiap kali jumpa dengan beliau berkali-kali tolong dapatkan buku itu sebab saya nak dapatkan penemuan apa yang saya cukup ralat di situ ialah Nabi Muhammad dikatakan kali pertama dan terakhir keluar ke Syam ialah pada usia 12 tahun. Kemudian tak keluar-keluar, tiba-tiba pada usia 25 tahun bertemu dengan Khadijah. Khadijah serahkan pula urusan dagangan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pengalaman. Itu tidak munasabah pada saya. Jadi sebab itu kalaulah 19 tahun, 19 kali keluar ke Syam dan Yaman, bermakna Nabi sudah ada pengalaman di antara usianya sebelum berkahwin dengan Khadijah ataupun sebelum membawa barang dagangan Khadijah dan juga selepas menjadi suami pada Khadijah dan sebelum dilantik menjadi Nabi. Jadi fakta-fakta dalam sirah ini boleh saya katakan begitulah ya, kita tak dapat memperolehi kesemuanya sekali ya, kesemuanya sekali berkenaan sirah lengkap Nabi Muhammad SAW sebelum Islam, sebelum dilantik jadi Nabi, melainkan yang hanya setelah dilantik jadi Nabi saja yang lengkap dan insya-Allah sahih. Itu sajalah yang dapat saya simpulkan dan ulaskan daripada perbincangan Tuan Haji Asri dan juga Tuan Syafi'i tadi itu ya. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, kita masih ada masa lagi. Rakan-rakan dari jauh pun okey. Okey. Sejauh mana rakan kita? Ustaz Ismail Zaini anak murid dia ada nak bercakap ke? Ya, sila. Nak tambah sikit. Canggih studio dia. Satu yang ada lihat dalam perbicaraan tadi ialah bagaimana kepercayaan Khadijah pada Rasulullah dalam menggerakkan perdagangan beliau, dan pada akhirnya di Khadijah sendiri yang berbidang Rasulullah secara mudahnya untuk dijadikan sebagai suaminya. Isu pertama ialah kepercayaan yang terlalu tinggi kepada Rasulullah untuk berada dalam dunia perdagangan, dan yang ada pasti situasi perdagangan ketika itu dia berhadapan dengan satu situasi bukan mudah, yang berhadapan dengan kelompok-kelompok Yahudi yang sebagainya itu. Tapi Rasulullah masih memenangi proses perdagangan tersebut. Ustaz ada komen tak tentang bagaimana strategi Rasulullah dalam perdagangan itu sehingga memungkinkan perdagangan yang dibawa itu dapat kepercayaan yang cukup tinggi daripada Khadijah? Dan yang keduanya, bagaimana Khadijah pada akhirnya beliau sendiri yang meminang Rasulullah untuk menjadikan suaminya? Ada komen tadi? Bentuk perdagangan Nabi SAW. Ya, betul. Saya cuba trace juga, cuma apa yang dapat diperolehi ialah ulasan daripada Maisarah kepada Khadijah berkenaan dengan gaya bisnes Nabi SAW itu yang
diasaskan dengan kejujuran, kejujuran dalam perniagaan yang tidak pernah dilihat pada orang lain, sehingga kan membawa keuntungan yang hebat. Jadi jumlah untung pun tak disebut secara jelas dan sebagainya, cuma ulasannya inilah orang yang jujur dalam berniaga ni tadi. Dan dia tidak pakat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga hanya memerhatikan tindak tanduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dia seorang hamba. Dia seorang yang pesuruh sahaja, dia bukan pengurus perniagaan ke apa ke tidak, ya. Jadi itu sahaja yang saya dapat perolehi, maknanya kejujuran yang tak pernah dilihat oleh Maisarah dalam urusan niaga sehingga kan boleh membawa kepada keuntungan. Jadi ini yang menarik perhatian Khadijah, yang memangnya sudah dikenali dengan gelaran Tahirah tu tadi, antaranya ialah kerana dia tidak pernah makan riba, dia tak pernah berniaga dengan perniagaan jahat, ya. Itu antara sebab dia digelar Tahirah, bukan sahaja kerana dia tak pernah sembah berhala, dia tidak pernah berzina, bahkan rezekinya juga adalah rezeki yang suci. Saya sengaja sebut pasal orang-orang Mekah masa bina semula Kaabah tu, dia telah menetapkan hanya sumber duit halal sahaja yang yang dibenarkan untuk dijadikan sumber pembinaan Kaabah, kan. Jadi istilah halal tu dah ada sebenarnya. Istilah halal tu dah ada dalam kalangan orang-orang, dan dia tahu bisnes riba ni tak bagus, tak patut, ya. Jadi tetapi mereka tetap mengamalkannya. Tapi bila untuk urusan agama, tahu pula beza. Yang ni halal boleh guna, yang tak halal tak dibenarkan untuk bina Kaabah. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat berkenaan dengan jual beli dan riba ini dengan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, ya. Ayat sebelum tu menyebut mereka mengatakan riba dan bisnes dan perniagaan itu, jual beli itu sebagai sama, seterupa kepala ayat itu. Tapi Allah Taala ulaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi istilah wa ahallallah itu bukan untuk kita pada hari ini yang telah kenal Islam sahaja. Orang Arab yang mula-mula dengar ayat itu diturunkan pun faham bagaimana Allah Ta'ala memberikan penegasan yang clear cut berkenaan dengan bisnes halal, riba haram. Sebab apa? Sebab dia dah tahu beza sebenarnya. Tapi kenapa dia buat juga? Itulah jahiliah. Itulah jahiliah, kan. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, kita ada satu lagi. 4 insya-Allah. Satu soalan lagi ataupun satu pandangan. Tuan, kita Ustaz, ya. Maknanya kalau kita tengok Ayanda Abdullah pun berniaga. Nabi pun terlibat dengan perniagaan. Betul. Remajanya. Dan sampailah dia diutus menjadi rasul. Dan ini terbit hadis yang 9 daripada 10 rezeki itu daripada perniagaan. Ataupun hadis ini saya pun tak pastilah dia punya. Tapi hadis ini masyhur jugalah. Ya. Tapi mungkin salah satulah faktor dalam konteks dakwah kita ni. Kebetulan dalam ABIM, dalam wadah ni tak ramai orang berniaga. Ya, betul. Jadi maknanya betul lah tu, kalau sepatutnya ramai kita berniaga lah. Lebih mudah untuk mendana kegiatan dan seumpamanya. Betul, setuju. Dan yang kedua dari segi aspek satu perniagaan, yang kedua peternakan, pertanian. Rasulullah SAW menternak kambing dan seumpamanya. Dan kata orang tua-tua, nak jadi pemimpin ni kalau tahu menyelenggara kambing tu, boleh memahami tabiat kambing tu, dia mampulah untuk memahami. Wallahualam, sebab apa banding manusia dengan kambing, kan. Ya. Tapi maknanya kambing tu kenah banyak sangat. Kenah banyak. Dapat diatasi dengan kebijaksanaan. Begitulah kalau dia mampu, dia boleh juga mengatasi kenah-kenah kemanusiaan dalam pergaulan. Betul. Itu saja, Ustaz. Saya tengok macam ni, Ustaz. Peternakan dan pertanian ni menuntut kita, peternakan lah terutamanya, ya, menuntut kita untuk kreatif cari makan. Kreatif cari makan. Jadi itulah sebenarnya ciri-ciri seorang pemimpin. Dia kena falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.
Jadi dua perkara ni saya ingat lagi almarhum Tan Sri Hamid Osman. Dia ceramah, antara isi kandungan yang dia tekankan sangat ialah berkenaan dengan al-ju' wal khauf ni. Yang perlu diatasi oleh seorang pemimpin. Itu saya minat juga kepada Tan Sri Hamid Osman ni, dengan gaya yang bersahaja beliau tu, banyak sebenarnya idea yang dia kupas daripada ayat-ayat Al-Quran sebenarnya. Jadi apabila kita pelihara kambing, saya ada pengalaman bantu ayah pelihara ikan lah, ikan air tawar kan. Bantu ayah pelihara ikan air tawar. Kita nak harapkan dedak saja modal besar. Maka oleh itu kita kena kreatif. Fikir, baca pada masa tu. Makanan ikan ni apa dia dan sebagainya. Maka kita percuba buat sendiri. Alhamdulillah ayahanda saya selepas pencen dia dapat grant untuk inilah alat-alat memproses dedak ikan ni tadi ni. Jadi kita pun guna kekreatifan diri kita, guna pokok-pokok keladi dan sebagainya, digaul dengan menukut dan sebagainya. Lepas tu dia ada pula mesin pengering. Akhirnya boleh jadi dedak kita sendiri, versi kita sendiri. Ikan subur besar juga, lemak macam dedak yang kita beli yang dah siap juga. Jadi itu sebenarnya ciri-ciri seorang penternak dan juga seorang pemimpin. Dia kena kreatif cari rezeki untuk rakyat dia. Jadi kalau pemimpin tu sikit-sikit asyik duk beri bantuan one off sajalah jawapannya kan. Jadi patut nak cari duit mana pula. Jadi rakyat ini sepatutnya diberi peluang untuk mereka ini dengan pelbagai bidang supaya mereka dapat memancing sendiri. Bukannya mereka diberi ikan, habis ikan, mulalah mencari rezeki ataupun menunggu rezeki daripada subsidi lagi dan sebagainya. Itu saya kalau kita kaitkan dengan penternakan tadi, dikaitkan dengan kepimpinan pada saya. Wallahu a'lam. Ada lagi tuan-tuan? Kita ya sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bolehlah Ustaz Zamri tolong share tentang sebab apa ada hadis Rasulullah SAW yang menyebut tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali dia pernah menggembala kambing, termasuk Rasulullah sendiri. Jadi boleh tak Ustaz tolong berikan sedikit perkongsian hikmah ya sebagai penggembala kambing ni, memandangkan semua para nabi ni telah pun diberikan oleh Allah sebagai penggembala, pernah menggembala kambing, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebenarnya banyak kupasan berkenaan dengan hikmah penggembala kambing ni tadi, dan kenapa kambing yang dikaitkan dengan kenabian dan sebagainya itu, antaranya ialah kambing ni tadi satu, kalau kita tengok gaya kambing ni lah, dia memangnya memeningkan kita lah sebenarnya ya, memeningkan kita gaya ni. Bahkan Nabi SAW sendiri pun membandingkan kambing ini untuk umat dia yang akan dia tinggalkan ya, sehingga kan ada tak silap saya bicara dengan Jibril alaihissalam ke ya, bagaimana keadaan umatku selepas aku tinggalkan mereka. Mereka itu umpama sekumpulan kambing yang tiada tuan, ada yang mati di baham serigala dan sebagainya, mati kelaparan dan sebagainya. Jadi kambing itu sebagai satu lambang kehidupan pada masa itu, dan juga pada masa ini pun kalau kita lihat ya, bukan kambing sahaja, bahkan binatang ternak yang lain pun juga perangainya sama, bahkan lembu lagi susah nak dijaga daripada kambing kalau kira. Jadi apa yang dapat saya lihat di situ ialah seperti yang Ustaz Mat sebutkan tadi, berkenaan dengan latihan rapatnya kita dengan alam, dengan sumber pemakanan, seperti mana yang selalu saya nampak itu sendiri dari sudut dari sudut usaha seorang pemimpin itu untuk mencari rezeki makan bagi rakyatnya itu, samalah seperti kita menjaga ternakan kita, dan kita mesti berusaha untuk mencari rezeki bagi ternakan kita. Dan kambing juga kalau kita lihat merupakan satu binatang yang mudah berbiak ya, ataupun haiwan yang mudah berbiak sebenarnya ya. Itu antara hikmah kalau kita ingin menjadikan negara kita ini sebagai suatu gubuk rezeki, sepatutnya kita berkecimpung dalam bidang kambing ini ya. Dan kambing ini juga
dari sudut makannya pun mudah sebenarnya. Tidak payah untuk kita uruskan sumber makanan untuk kambing. Tapi oleh kerana dia tidak menjadi budaya dalam masyarakat kita pada sejak zaman berzaman lagi, maka kambing ini menjadi satu yang eksklusif. Bahkan ramai juga dalam kalangan sahabat kita berkecimpung dalam pemeliharaan kambing ini, mereka akhir berhenti kenapa? Sumber makanan yang cukup mahal kata mereka, ya. Jadi itulah kalau boleh saya berbeza sedikit daripada pandangan para sahabat kita yang telah mengatakan kambing ini begitu begini dan sebagainya. Pada saya, kambing itu sebenarnya lambang bidang peternakan. Apa-apa bentuk peternakan pun boleh sebenarnya untuk melatih seorang pemimpin, bukan kambing sahaja. Tapi oleh kerana pada zaman itu, kambinglah merupakan sumber peternakan dan juga sumber makanan utama, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga telah melibatkan rasul-rasulnya itu sebagai penternak-penternak, dan mereka akhirnya faham bagaimana untuk menguruskan rakyat melalui gaya penternakan yang mereka lalui itu. Wallahu a'lam. Saya fikir kita telah berada di peringkat akhir. InsyaAllah Ustaz, rasanya dah cukup. InsyaAllah minggu depan siri yang ke-6 kita heboh-hebohkanlah tuan-tuan kepada kawan-kawan, anak-anak kita dan keluarga terdekat, insyaAllah. Sebab ni pengajian sirah yang bersifat umum. Elok sangatlah. Dan saya lihat bab kita malam ini memperlihatkan ciri kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi profesionalnya, dia berani, dia ada keupayaan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, ummah. Itu maknanya kredit profesionalisme yang ada. Ditambah dengan nilai yang tinggi, al-amin, qawiyun amin, itu ada pada Rasulullah sebelum dia menjadi Nabi lagi. Sifat-sifat peribadi yang baik, cakna kepada masyarakat, suka tolong orang, memberi membantu orang yang kesempitan, dan seperti Halimatus Sa'diyah Ustaz sebut tadi dan seumpamanya. Dan nampaknya Mubarakpuri menggariskan agak banyak nilai-nilai baik, murni, terpuji yang ada pada Rasulullah SAW. Dan itulah dia insya-Allah layak, sesuailah dipilih Allah Ta'ala untuk menjadi pemimpin yang terakhir, Nabi Fatimul Anbiya wal Mursalin, karena mempunyai kelengkapan yang banyak untuk dicontohi dan diikuti. Jadi pada malam ini saya ucap terima kasih banyak, jazakallah kepada Ustaz dan juga kepada rakan-rakan yang telah memberi pandangan dan yang telah turut serta dalam menjayakan majlis ataupun majlis ilmu sirah An-Nabawiyah kita pada malam ini. InsyaAllah kita doakan moga Allah SWT beri kita keberkatan dalam usaha kita menambah ilmu. Mungkin Ustaz ada sikit doa Ustaz untuk kita macam-macam penyakit ada sekarang ni. InsyaAllah. Untuk kita tutup dengan doa Ustaz. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حراما إلا طهرته ولا حاجة ولا وباء إلا سترته ولا وباء إلا غلبته ولا وباء إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وبارك لها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صادقا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الشاكرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منا ومنكم. Dengan baca tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.